Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada semua family Wan Tantan. Okey, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Okey, insya-Allah suara dan gambaran saya jelas. Boleh komen di ruangan komen. Okey, ahlan wa sahlan dan selamat petang diucapkan kepada semuanya yang hadir. Semua sihat ke tu? Dah makan belum? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang selamat, sihat sejahtera di samping keluarga tercinta, insya-Allah. Yang mana baru hadir, waalaikumsalam. Yusna Riza Soludi, Kak Siti Masyita, Kak Lailida, Abang Azhar, Kak Sarina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Suko Mohta, ke Abang Suko Mohta ni. Okey, semerah hujan Ustazah. Hujan ni dia bawa keberkatan insya-Allah. Jelas Kak Sarina, alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Seri Hayati, Kak Megawati Abdullah. Okey, alhamdulillah sihat. Moga-moga kita sentiasa diberikan nikmat kesihatan dan nikmat rezeki yang lain insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Zumali. Dah masuk dah Kak Zumali, alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Aslin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pada semua yang memberi salam. Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bersama-sama pada petang ini dalam slot bacaan hadis. Kita isi masa lapang kita okey, dengan menuntut ilmu, dengan membaca satu hadis insya-Allah. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga buat semuanya insya-Allah. Yang mana baru hadir, jemput masuk. Waalaikumsalam Kak Nur Hayati Hashim. Waalaikumsalam Kak Sarina Husin. Alhamdulillah. Okey, jom kita pakat-pakat share, ajak lagi ramai orang untuk baca hadis pada petang ini. Sementara menunggu waktu asar, ajak lagi ramai orang untuk baca hadis. Walaupun sedikit, janji kita tahu. Biar sikit, janji tahu, insya-Allah. Yang mana baru hadir, ahlan wa sahlan diucapkan. Dan waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam, insya-Allah. Moga-moga yang hadir hari ini dapat diberikan barakah. Okey, sama-sama dengan Liana daripada awal hingga akhir. Jangan separuh jalan, biar daripada awal hingga akhir insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Nurani Yahya, Kak Nurwin, Kak Arisumwati, Kak Nur Azura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Ada yang bertanya, penting ke kita baca hadis ni? Okey, hadis ni pun salah satu daripada rujukan bagi umat Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Lepas Al-Quran adalah hadis. Sebab hadis ni kita ambil daripada lisan ataupun perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi amat penting untuk kita ambil tahu tentang ilmu hadis. Walaupun kita tak tahu, tapi kita baca sikit-sikit, nanti lama-lama kita jadi tahu, dapat ceritakan dekat anak-anak cucu-cucu, insya-Allah. Okey, semalam kita baru sahaja baca hadis yang ketiga, iaitu mengenai ilmu mengangkat martabat manusia. Pentingnya ilmu ini mengangkat martabat manusia. Walaupun dia ada ilmu, walaupun dia miskin, martabat dia tetap tinggi. Kalau orang yang tak ada ilmu, walaupun dia adalah keturunan yang baik-baik, keturunan kaya, tak ada ilmu, martabat dia tetap rendah. Okey, ilmu ni bukan sahaja kita miliki dekat sekolah. Okey, jangan cakap saya tak pernah sekolah, jadi saya adalah orang yang tak pandai. Tidak, ilmu ni macam-macam. Boleh dapat dekat semua tempat. Misalnya kita belajar masak, kita belajar bidang elektrik, itu pun adalah suatu
ilmu. Kalau tak pandai nak baiki peti ais, itu pun kena belajar juga. Itu pun adalah suatu ilmu. Okey, ilmu bukan sahaja kita dapat daripada sekolah ataupun institusi yang lain. Ilmu ni kita boleh dapat daripada pelbagai tempat, insya-Allah. Pada petang ini kita akan sambung lagi hadis kita, iaitu hadis yang keempat. Okey, mengisahkan tentang orang alim hidupnya berkat. Kita nak tahu orang alim ni bagaimana kehidupan bagi orang yang alim. Okey, iaitu adalah berkat. Okey, sementara yang nak terbalikkan kamera, yang ada kita hadis, jom sama-sama kita buka, insya-Allah. Okey, yang mana baru hadir, ahlan wa sahlan diucapkan. Okey, sebelum kita mulakan, niat. Kita niat kerana Allah. InsyaAllah. Sebentar ya. Okay, boleh komen di ruangan komen. Adakah gambaran jelas? Okay, kalau jauh saya boleh dekatkan lagi. Okay, yang mana baru hadir, Waalaikumsalam, Abang Muhammad Hidayat, Kak Azimah, dah share kerana Allah. Alhamdulillah, terima kasih Kak Azimah. Niat kerana Allah, kita baca hadis kita pada petang ini, niat kerana Allah, lillahi ta'ala, dan juga untuk diri kita sendiri. Moga-moga ilmu yang kita belajar hari ini terus berpanjangan, insya-Allah. Okey, gambaran jelas, boleh komen di ruangan komen. Waalaikumsalam Kak Zainun Samin, Kak Ina Nori. Waalaikumsalam dan selamat petang diucapkan. Okey, sementara kita tunggu waktu asar, jom kita sama-sama baca hadis, iaitu hadis yang keempat, iaitu mengisahkan tentang orang alim hidupnya berkat, insya-Allah. Okey. Okey, semua dah sedia ke untuk baca hadis 4 pada hari ini? Kalau dah sedia, jom sama-sama kita mulakan baca hadis yang keempat, iaitu orang alim hidupnya berkat, insya-Allah. Okey, dah jelas. Kak Zumal kata jelas Ustazah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Jamila, Kak Mimi. Waalaikumsalam. Okey, kita mulakan bacaan hadis kita. Jom kita baca sama-sama. Okey, An Ali radhiyallahu anhu qala. Okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu faqihu fid din in ihtija ilal nafa wa in istughniya anhu aghna nafsah. Okey, kita ulang lagi sekali. An Ali radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu faqihu fid din in ihtija ilaihi nafa wa in istughniya anhu aghna nafsah. Yang bermaksud daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, okey, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, orang yang paling baik itu adalah orang yang alim. Okey, jika dia perlukan, jika orang alim ini diperlukan, maka dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Namun sekiranya dia tidak diperlukan, maka dia akan mencukupkan dirinya sendiri. Okey, saya buka muka surat sebelah. Ini artinya, boleh jelas ke? Okey, saya ulang balik artinya. Daripada Ali bin Abi Talib, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik itu ialah orang yang alim. Orang alim ni adalah orang yang apa? Siapa tahu? Iaitu orang yang
berilmu. Jika dia diperlukan, maka dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Namun sekiranya dia tidak diperlukan, maka dia akan mencukupkan dirinya sendiri, iaitu tidak menyusahkan orang lain. Daripada hadis yang kita dah baca sama-sama tadi, dia memberi penerangan ataupun penjelasan mengenai keberkatan hidup bagi orang yang alim, iaitu orang yang berilmu. Kerana orang yang berilmu ni dia sentiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Malah dia tak bagi kesusahan ataupun dia tak nyusahkan orang lain. Kita dapat lihat para pendidik, misalnya guru, para pendakwah, sentiasa bertungkus lumus menyebarkan ilmu kepada orang ramai untuk dikongsikan bersama-sama tentang pengetahuan yang ada. Ia sedikit sebanyak dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah dan tidak sesekali membebankan orang lain. Sebaliknya, orang yang sombong ataupun orang yang jahil tu, orang yang tak ada ilmu, dia tak nak pelajari ilmu, sentiasa membuat kerosakan kerana diorang ni tak ada ilmu pengetahuan yang luas. Jadi malang bagi orang yang jahil ni, sebab kadang-kadang dia nak tolong orang lain tapi hasilnya merosakkan diri sendiri. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu dalam diri dia. Seperti mana kalau kita sakit, kita akan cari doktor, sebab doktor ni dia pakar dalam bidang-bidang kesihatan. Kita tak akan cari polis, betul tak? Kalau kita sakit, kita cari polis ke kita cari doktor? Mesti kita akan cari doktor sebab dia lebih berilmu tentang bidang-bidang kesihatan. Yang mana baru hadir, Waalaikumsalam, Kak Siti Zainon. Alhamdulillah dah share kerana Allah. Terima kasih Kak Sauda Abdul Wahab, dah share. Alhamdulillah. Kita sendiri pun sebagai ibu ayah, yang mana yang dah bergelar ibu dan ayah, kalau boleh kita nak bimbing ataupun nak ajar anak-anak kita sendiri. Betul tak? Kalau boleh kita nak ajar anak-anak kita membaca, mengira, menyebut alif bata dengan betul. Tapi disebabkan kekangan masa, kita bekerja dan faktor kewangan yang tidak mencukupi, kita tak dapat nak bantu anak-anak kita. Kita tak dapat bantu dari segi pendidikan mereka. Jadi nasib baik kita ada guru-guru dekat sekolah, dapat memberi ilmu pengetahuan kepada anak murid kita, anak-anak kita. Kadang-kadang anak ni dia balik sekolah, dia akan tanya mak ayah. Dia ada kerja sekolah, dia tanya mak ayah, ibu-ibu, ayah-ayah, apa hukum nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam dan ra? Kalau kita tak ada ilmu pengetahuan tentang ilmu tajwid, rasa-rasa kita boleh jawab tak soalan anak kita? Kadang-kadang kita tak dapat nak bantu anak kita. Malah kita cakap ke anak kita pula, kita salahkan anak kita pula. Itulah pergi sekolah tak belajar betul-betul. Tapi sebaliknya, diri sendiri kita pun tak belajar, tak ulang kaji balik ilmu yang telah lepas. Jadi rugi dan sia-sia untuk kita sebab tak ambil berat tentang ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita dah ada ilmu tajwid, kita boleh senang je jawab. Kita boleh bantu anak-anak kita. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam dan ra adalah hukum idgham bila runnah. Betul tak? Alhamdulillah. Kalau ada ilmu yang tinggi, pasti seronok ataupun bahagia dapat didik anak-anak kita. Kita pun dapat tengok diorang belajar depan mata kita sendiri. Bayangkan kalau tak ada para-para pendidik, tak ada para-para pendakwah dekat muka bumi ni, maka ilmu itu tidak akan meluas. Jadi jelaslah bahawa orang-orang yang alim ini membawa berkat dalam kehidupan diri dia dan kehidupan orang lain. Walaupun kita sebarkan ilmu yang sedikit, walaupun kita bagi tahu nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam dan ra ini adalah idgham ma'al gunnah, idgham bila runnah. Walaupun sedikit saja kita sampaikan ilmu, insya-Allah anak kita akan terus ingat. Dia akan ingat, mak aku ajar semalam nun mati bertemu dengan lam dan ra adalah idgham bila gunnah. Dia akan ingat insya-Allah.
Waalaikumsalam. Yang mana baru hadir? Kak Zumali kata, betul tu Ustazah. Ya betul. Kadang-kadang anak-anak kita ni balik daripada sekolah, dia tak tahu nak jawab soalan guru dia bagi kerja sekolah, dia akan bertanya dengan kita. Kadang-kadang kita pun dah tak ingat dah apa yang kita belajar. Jadi kita kena ulang kaji balik. Walaupun faktor usia takkan jadi halangan untuk kita belajar balik. Jadi kita kena sentiasa ulang kaji, sebab ilmu ni luas, tak pernah habis. Ilmu ni dia tak pernah habis. Jadi kita sebagai manusia kena terus mencari ilmu, insya-Allah. Okey, kenapa ilmu ini membawa keberkatan dalam kehidupan orang yang alim? Sebab kadang-kadang kita sibuk mencari ilmu. Okey, waktu kita kat sekolah menengah dulu, cikgu-cikgu mesti pernah cakap cikgu-cikgu pernah berpesan tentang keberkatan. Jangan kurang ajar dengan cikgu-cikgu, nanti tak berkat ilmu. Jangan ponteng sekolah, nanti hilang berkat. Jangan meniru kawan, jangan tengok buku kawan, nanti tak berkat ilmu. Nanti cikgu tak redha ilmu yang cikgu sampaikan. Okey. Kalau perkataan ataupun perbualan yang sedemikian macam ni, kita kena titik berat. Kenapa kena titik berat? Kerana keredaan Allah ini ataupun keberkatan daripada seorang pendidik adalah penting. Jadi kita kena sentiasa menasihati anak-anak kita. Kadang-kadang nasihat diri sendiri. Kena sentiasa hormat menghormati antara pelajar dan guru. Sebab kita nak dapatkan keberkatan dalam menuntut ilmu. Okay, ada satu cerita yang nak kongsikan dekat semua. Okay, ada seorang pelajar ni, dia bertungkus lumus mengulang kaji pelajaran. Dia sentiasa mendapat nombor 1 dalam kelas. Selalu mendapat kepujian daripada guru-guru. Tapi dia tidak dapat keberkatan daripada seorang guru sahaja. Okay, dia sampaikan dia tak nak belajar. Dia sampai cakap dekat guru dia, buat apa saya nak belajar? Saya dah pandai. Okay. Namun lepas tu guru tu pun cakap, kalau tak nak belajar tak apa. Lepas daripada ni cikgu takkan redha apa ilmu yang cikgu bagi. Tapi dia sentiasa mendapat keputusan yang baik dan cemerlang. Okay, sampai satu tahap bila dia keluar daripada sekolah, okay, dia ada sijil SPM yang terbaik, semua A. Tapi dia tak dapat mana-mana universiti. Dia tidak diambil daripada mana-mana universiti. Sebab apa? Sebab dia tak dapat keberkatan daripada seorang guru. Dia dapat keputusan yang baik tapi tak ada keberkatan daripada seorang pendidik. Tak dapat keberkatan daripada ilmu yang dia belajar, takkan berjaya. Walaupun dia dapat nombor 1, walaupun dia dapat semua A, dapat kepujian, tapi kalau tak dapat keberkatan, takkan berjaya. Yang mana baru hadir, Waalaikumsalam Kak Cik Sarifah. Waalaikumsalam Kak Ronida Baharin. Selamat petang diucapkan. Okay, kita dah habis baca hadis yang keempat, iaitu menceritakan tentang orang yang alim hidupnya berkat. Okay, yang dah share slot hadis kita pada petang ini. Dan kepada semuanya yang masih bersama-sama dengan Yana, yang nak ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah buat semuanya. Okay, sebab apa? Sebab dapat mengisi masa yang lapang, masa yang ada sementara menunggu waktu asar ni dengan bersama-sama dengan Yana dalam slot bacaan hadis. Yana doakan semoga semuanya dapat manfaat daripada hadis yang keempat ini. Moga-moga dapat dikongsikan bersama dengan ahli keluarga, anak-anak ataupun anak murid, yang mana yang berjawatan guru, boleh kongsikan kepada anak murid, insya-Allah. Okay, sebelum kita akhiri slide pada petang ini, yang berminat untuk serta ikhlas mengaji, okay, yang bermula daripada asas ataupun tajwid, boleh terus tekan link di bawah. Sebab kami masih lagi buka kelas secara online. Kalau yang nak datang dekat center pun boleh. Okay, cawangan kami di Sungai Besi.
Okey, yang mana yang duduk dekat-dekat dengan Sungai Besi, bolehlah join kelas bersama-sama dekat Sungai Besi. Okey, kita juga ada kelas talaki yang bermula juzuk pertama, iaitu secara online. Jadi siapa yang nak menyertai kelas, nak belajar, nak menuntut ilmu, nak jadi orang yang alim, bolehlah tekan link di bawah, insya-Allah. Okey, jadi jom kita rebut peluang, okey, dengan nikmat yang Allah berikan lagi, iaitu nikmat kehidupan, nikmat nafas yang panjang. Okey, kita teruskan menuntut ilmu walaupun sedikit, janji kita tahu, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam. Yang mana baru je hadir tu, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Terima kasih buat semuanya, masing-masing bersama dengan Liana daripada awal hingga akhir. Okey, kita jumpa lagi pada hari Isnin dalam slot yang sama, pada waktu yang sama. Okey, kita akan sambung lagi hadis pada hari Isnin, iaitu hadis 5 yang menceritakan tentang jenis ulama, insya-Allah. Okey, sama-sama kita belajar dan menuntut ilmu. Okey, insya-Allah semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.